Hari ni aku nak share dengan korang semua secara ringkas apa yang dah berlaku dalam episod 1 Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Aku tahu memang ramai orang yang dah ternanti-nanti pun mini series ni. Dan aku tahu juga ada orang yang akan kata, alah, kita orang dah tengok cerita ni. yelah, korang tengok kat sumber yang tak rasmi. Aku belum pernah tengok lagi. So inilah kali pertama aku tengok kat sumber rasmi, iaitu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya Production. So bagilah chance sikit So aku nak ceritalah secara ringkas apa yang dah berlaku dalam episod 1 tu. Tapi sebelum tu, aku nak ajak korang semualah, especially yang dah ada anak tu, untuk join channel Telegram Dr. Taufik Razif secara percuma. Sebab dalam channel Telegram tu, Dr. Taufik Razif ada kongsikan macam-macam cara dan kaedah untuk mendidik anak korang dengan berkesan. Malah channel Telegram ni juga akan diupdate dengan info-info terkini pada setiap hari. Jadi, kalau korang nak join channel Telegram ni, kalau korang tengok video aku ni dekat Facebook, aku ada letak link Telegram ni dekat ruangan komen. Kalau korang tengok dekat YouTube, aku ada letak link ni kat ruangan description. Dan kalau kau tengok video ni dekat TikTok, aku ada letak link dekat bio. So, korang join lah benda ni. Free je weh. Alright, kita sambung balik cerita pasal orang kata apa, ringkasan cerita episod 1 The Destined Crossroad ni. Kalau korang tengok episod 1 The Destined Crossroad ni, kita boleh tengok Father of Ultra memberi arahan untuk menubuhkan 3 pasukan yang berbeza. Pasukan yang pertama dipanggil sebagai pasukan Ultra League. Pasukan Ultra League ni terdiri daripada para Ultraman dari New Generation Heroes. So diorang ni bertanggungjawab untuk mendapatkan The Devil Splinter. Kemudian pasukan yang kedua adalah pasukan Rescue Force yang diketuai oleh Andro Melos. So diorang ni bertanggungjawab untuk mencari cara macam mana nak menyelamatkan Puteri Yulian. Dan pasukan ketiga adalah pasukan Intergalactic Defense Force yang terdiri daripada kebanyakan Ultraman yang kita kenal lah. Dan diorang ni pula bertanggungjawab untuk mencari cara macam mana nak pergi ke planet Kingdom, iaitu planet Absolute Tartarus, dan untuk mengalahkan diorang lah. Sebab tu diorang dah hantar Ultraman Astra ke planet Abyll untuk mencari cara macam mana nak pergi ke planet Kingdom tu. Dalam masa yang sama juga, Ultraman Zero ada berjumpa dengan Ultraman Jonius dan dia cakap kat Jonius yang dia minta Jonius ni latih dia, sebab dia dapat tahu yang Jonius ni lah satu-satunya Ultraman yang dapat berlawan dengan baik dengan Absolute Tartarus. Dan kemudian Ultraman Jonius ni kata dekat Ultraman Zero kalau nak kalahkan Absolute Tartarus tu, kau kena berlawan guna naluri kau. Guna naluri macam mana tu aku tak tahu So kita kena tunggu detik-detik Ultraman Zero berlawan dengan Tartarus. Selain daripada Jonius, Ultraman Zero ni juga telah dilatih oleh Ultra Seven dan tok guru dia sendiri, iaitu Ultraman Leo. Ultra Seven ni bapa Ultraman Zero kalau siapa-siapa yang tak tahu. Dalam episod 1 ni juga kita boleh tengok Ultra Woman Grigio ada gunakan kuasa Grigio Cheer Charge kepada Ultraman Z dan juga Ultraman Nice selepas dua Ultraman ni saling menumbuk muka dia orang antara satu sama lain So Ultra Woman Grigio ni pun dia buatlah Grigio Cheer Charge kepada dua Ultraman tu, dan langsung diorang-diorang tu terus tak rasa sakit. Masa tu juga Ultraman Mebius dia perhatikan apa yang Grigio tu buat. Lepas tu dia pun cakap, mungkin kuasa penyembuhan Ultra Woman Grigio tu akan menentukan kejayaan peperangan ni. Peperangan mana? Peperangan antara bangsa Ultra dan juga bangsa Absolutian lah. Lepas tu kat tempat lain, Absolute Tartarus telah menghidupkan Gina Spectra. Gina Spectra ni sebenarnya dia adalah watak jahat dalam siri Andromelos dululah. So si Absolute Tartarus ni dah hidupkan Gina Spectra dan kemudian dia mengarahkan Gina Spectra untuk mencari dan mendapatkan The Devil Splinter Tapi awalnya mula-mula Gina Spectra ni tak nak. Lepas tu Absolute Tartarus cakap kat Gina Spectra, kalau kau buat apa yang aku suruh, aku akan bagi kau berjumpa dengan abang-abang kau. Jadi Gina Spectra pun bersetuju untuk mencari The Devil Splinter tu. Dalam episod ni boleh katalah separuh daripada tempoh tayangan episod ni banyak menunjukkan babak-babak pertarungan para Ultraman New Generation Heroes. Kita dapat tengok Ultraman Ginga, Ultraman Victory dan Ultraman Taiga berlawan dengan raksasa di planet Penol untuk mendapatkan Devil Splinter. Lepas tu kita boleh tengok juga Ultraman Jit, Ultraman Titus, Ultraman X dan Ultraman Z berlawan dengan Darklops di tempat runtuhan Empire Galaxy yang telah dicipta oleh Belial. Dan kat sana diorang berempat ni pun tengah mencari Devil Splinter juga. Kemudian kat planet Liquitor, Ultraman Fuma dia dah berjaya mendapatkan Devil Splinter. Lepas tu tiba-tiba Gina Spectra ni datang dan cuba nak merampas Devil Splinter daripada Ultraman Fuma. Mujurlah masa tu Ultraman Orb datang, Ultraman Rosso datang, Ultraman Blue pun datang dan cuba untuk membantu Ultraman Fuma. Tapi malangnya Gina Spectra ni kuat juga.
kalah dia orang berempat tu, dan akhirnya Gina Spectre pun rampas Devil Splinter tu dan bawa kepada Absolute Tartarus. So itulah dia ringkasan cerita daripada episod 1 The Destined Crossroad. Biasalah awal-awal cerita ni memang ada beberapa persoalan yang belum terjawab. Antaranya ialah kenapa nak kena kumpul Devil Splinter tu, dan apakah kelebihan yang boleh ada pada pihak Ultra bila Mebius kata kuasa penyembuhan Grigio tu boleh menentukan kejayaan peperangan tu. So kalau kita nak tahu apa yang jadi, kita kena tunggulah episod-episod yang seterusnya.